Okey, pada hari ini saya dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Hisam telah buat satu tinjauan kerja kepada negeri Kelantan, khususnya di Kota Baru, untuk lihat tindakan untuk menghadapi isu-isu kesihatan semasa banjir. Dan seperti kita maklum bahawa sekarang di dalam keadaan di mana ada tempat di mana air sudah surut, ada tempat masih ada, dan ada beberapa isu yang kita hadapi kerana di dalam musim banjir ini, satu perkara yang kita hadapi yang tidak menjadi satu masalah sebelum ini di dalam musim banjir ialah banyak daripada kemudahan kesihatan telah pun menjadi tempat di mana dibanjiri. Akibat daripada itu fungsi terjejas, khususnya hospital dan klinik-klinik kesihatan. So, ini satu isu. Nombor dua, 1% besar daripada kaki tangan yang kerja di dalam perkhidmatan kesihatan pun, mereka pun sudah jadi mangsa banjir. Saya lebih daripada 50%. So mereka tidak boleh teruskan perkhidmatan. So ini mewujudkan pelbagai cabaran untuk mendapat penyelesaian. Dan beberapa langkah telah dibuat untuk menyelesaikan keseluruhan daripada isu-isu ini. Untuk hospital HRZ ini, kerana di situ air sudah kena di dalam beberapa daripada ward dan klinik-klinik, saya ingat lebih kurang 80% daripada perkhidmatan di situ sudah dihentikan dan telah dipindah supaya diteruskan di dalam HUSM. So saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada pihak HUSM kerana sudi menerima beban daripada HRPZ kepada sini, dan saya ingat akibat daripada itu jumlah pesakit yang mereka ada pun sudah tambah. Saya diberitahu kapasiti biasa ialah 760, sekarang mungkin mereka ada 200 tambah, ini 900 lebih. That means they already overstretched. Dan untuk bantu di dalam perkara ini supaya HUSM sekarang saja bukan saja menjalankan tugas HUSM, tapi pada masa jalankan tugas HRPZ pun bersama, banyak kerjasama di antara dua-dua agensi dibuat. Satu, kita dah tambah tenaga kerja di sini. Mereka daripada Hospital Kota Baru, doktor, pegawai perubatan dan kepakaran yang lain sedang beri bantuan di sini juga. Dan tambahan kepada itu, daripada negeri-negeri yang lain di dalam satu minggu ini, lebih kurang 292 orang telah dibawa untuk memberi perkhidmatan di negeri Kelantan. Daripada kementerian 192 orang, melalui NGO 19 orang, universiti 54 orang, dan individu. Dan mereka semua sedang beri perkhidmatan, ada yang di hospital sini, ada yang di kawasan-kawasan yang lain. Dan untuk menghadapi beberapa isu yang kita ada pada masa sekarang, walaupun kalau dibanding dengan 2-3 hari yang dahulu, banyak daripada masalah yang kita hadapi pada masa itu sudah diselesaikan. Contohnya di Hospital Kuala Kerai, bila saya dan Datuk Hisham buat lawatan pada 26 hari bulan lalu, ada banyak isu. Elektrisiti tak ada, air tak ada, makanan tak ada, pegawai tak ada, semua tak ada. So sekarang saya kebanyakan daripada itu sudah diselesai, melainkan isu air belum diselesai di semua hospital termasuk sini. Dan itu menjadi satu perkara yang kena diberi tumpuan supaya boleh mendapat penyelesaian. Dan saya di dalam perbincangan dengan pihak pengurusan HUSM tadi, ada beberapa perkara yang telah dibangkit untuk dikaji dan untuk membuat keputusan. Salah satu daripadanya adalah keperluan
tenaga pekerja yang tambah. Dan daripada anggaran yang diberi, masih HUSM memerlukan lebih kurang 100 orang pegawai perubatan dan mungkin 30 orang house officer dan mungkin 300 orang jururawat dan paramedik tambahan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Dan daripada Kementerian Kesihatan kita akan lihat macam mana kita boleh mungkin mengumpulkan jumlah ini daripada beberapa hospital di dalam negeri-negeri yang lain dan pindah supaya kerjasama di antara kedua-dua HRBZ dan HUSM boleh diteruskan untuk 2 minggu yang akan datang. Kerana HRBZ pun untuk fungsi balik itu proses pemulihan walaupun sudah dimula tapi akan ambil lebih kurang 2 minggu. Sekarang tak berapa cepat kerana air tak tenaga ada, semangat pun tinggi tapi air tak ada. So itu yang menjadi satu cabaran. So kalau bekalan air cukup dengan semangat yang tersedia ada yang saya nampak semasa lawatan di hospital, kita boleh balik ke keadaan dengan cepat. Dan ada diminta supaya kita wujudkan satu outpatient service di dalam karangan HUSM juga oleh Kementerian Kesihatan dan secara prinsip kita dah setuju untuk memula operasi an outpatient service ditempatkan di kawasan ini tapi diuruskan oleh kita di peringkat Kementerian Kesihatan. So we will mobilize the people supaya dipindah ke sini so we can run outpatient service untuk mengurangkan beban yang dihadapi oleh HUSM. Dan ini beberapa daripada langkah dan ada contohnya di dalam dialisis. Saya diberitahu melalui mereka didaftar pendaftaran kita di negeri Kelantan pada keseluruhannya ada lebih kurang 1,500 1,115 pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan hemodialisis. Daripadanya lain-lain hospital semua kita sudah hentikan kerana kemudahan tiada. So, cuma sini saja satu pusat di mana rawatan dialisis sedang dijalankan. Saya tak tahu swasta, saya ingat swasta pun tak jalan. So for the whole of Kelantan is only one center. Dan saya diberitahu one day they are treating about 150 patients. Bermaksud maybe 300 sedang mendapat rawatan. So saya takut yang baki itu lebih kurang 700-800 ini mungkin they are still in their houses without treatment. That can be a danger. Dan bila air sudah surut, then they will be coming back, but they will be in quite a bad state. So I think this is one challenge we have to see how we are going to manage this additional staff, additional people, how we manage. Dan di dalam beberapa hari ini kemudahan dialisis di sini sudah ditambah melalui tambahan mesin yang diberi oleh beberapa pihak. Dan so mereka daripada 16 yang tersedia ada, now you have about 25 functioning facilities. So ini telah di satu peningkatan yang besar. So we will also have to support that services so that the dialysis service can be optimal. We did transport some out of here, I think 10. 10 orang we actually airlifted them to KL. Those were in the other hospitals. Tapi the bulk is still not around, so they are challenged. They are probably stuck in their houses. They have to be given treatment as soon as possible. So secara ringkas, satu, kita mau mempercepatkan proses pemulihan supaya perkhidmatan kesihatan boleh diteruskan di semua hospital dan semua klinik secara cepat mungkin. Tetapi halangannya ialah proses pembersihan kena dilakukan, then that requires a lot of supportive service, but we will try to manage that and try to get everything operational as quick as possible. Number 2 is till such other time HUSM will be the main frontier hospital. So for us, so we will support them in providing that service. And for mereka yang di pusat-pusat pemindahan banjir, sampai semalam
pasukan kesihatan telah berjaya untuk melawat lebih kurang 192 pusat pemindahan banjir telah dilawat oleh pasukan kesihatan untuk pastikan health advice, jaga kebersihan supaya kita boleh mengurangkan risiko daripada penyakit-penyakit yang akan wujud daripada pencemaran air dan sebagainya. So that we will make sure that every pusat ada kemudahan itu, dan kalau ada masa kemudahan yang mempunyai lebih daripada 1,000 orang, then we'll put up a permanent health base in those areas with our staff. Permanent health base. Okay, ada apa persoalan? Syed, berkenaan kalau kita tengok kejadian banjir yang berlaku di Kota Baru dah merosakkan sebagian besar hospital Kota Baru kan. Jadi apa pendapat Syed ataupun caranya mungkin akan Saya mau terlebih dahulu saya ingat mungkin ini peluang. Terima kasih tanya saya soalan. Untuk ucapkan terima kasih dan tanya kepada pekerja staff kita, kerana mereka dah mengambil inisiatif sendiri dan telah berjaya untuk menyelamatkan satu bahagian besar daripada aset kita, dan itu dah mengurangkan kerugian kita. It was done through their own initiative, and not only here, in most of the hospitals they did. Contoh di Kuala Krai, when I saw, they actually took out the staff, the medicines from the store, because store had tenggelam penuh, so they actually managed to salvage quite a bit of the medicine. Semua kerja pengarah, doktor semua ambil, so they all managed to salvage. That same thing which happened here, the pharmacy store in hospital Kota Baru itu, they have actually salvaged most of the medicine, although the store is flooded. So this was this I think I must thank them, congratulate them. It was their own initiative, and through that they've actually saved the government millions of ringgit. They've saved the government millions of ringgit. Kalau tak ada, all that would be wasted and gone. And likewise also a lot of expensive machines, they managed to take it to higher grounds and protected it. So daripada segi itu, I think through the initiative of the staff, we have actually reduced our loss and reduced the damage yang cannot be moved, like dental chair cannot move, all screwed on the ground kan. So those of course have been hit, but we will have to see. We will put the engineering department from Kementerian will come to the hospitals all over, and they will make an assessment as to the equipment's degree of loss, which can be repaired, to what can be repaired, and which cannot be repaired. So we'll do this assessment. Dan lepas itu, whatever has got to be replaced, we have to replace. Whatever has to be repaired, has to be repaired. Whatever kemudahan yang sudah rosak, yang tidak boleh digunakan lagi, kita kena memperbaiki. So that has to go on. But I cannot tell you will be the anggaran cost ke, berapa will be the thing. It could be quite a lot, because we have so many facilities which are damaged. So it will take some time for us to do the anggaran. But that is something which we have to face as a government. Not only Kementerian Kesihatan, all the other Kementerian Pendidikan also have schools we have gone. So all of us have to sit down and face this reality and see how we are going to overcome this. Sri, untuk jangka panjang, adakah Kementerian Kesihatan bercadar untuk merobohkan bangunan lama, buat lama dan untuk dibina bangunan baru sesuai dengan itu salah satu daripada cadangan. Itu satu perkara yang kita kena lihat secara serius, kerana ini kali yang kedua daripada 2004 dan lepas ini kali yang kedua that lower block has been affected. So now dengan adanya blok ACCA yang saya dah minta JKR tadi supaya mereka memberi kelulusan secepat mungkin supaya boleh dipindah. So if we do that shifting, that will create more space in the present block, and with that space we can think of some ways in which we can reduce the risk of flooding, whether we can, some part of it can be broken up or whatever it is. So that is definitely an idea, an issue which we have to address, and we will try to address it. Jadi 40% di Hospital Baru dia terjejak di segi perkhidmatan. Macam mana dengan lain-lain kita di Kuantas, di daerah-daerah?
Hospital Kubang Kerian, isunya walaupun ada bahagian hospital itu masih tidak ditenggelam, tetapi dia sudah jadi satu pulau. Dan ada bangunan yang sudah tenggelam, contohnya klinik pergigian itu sudah sampai bubur. Kola Kerai contoh. Kola Kerai bukan Kubang Kerian, sorry. Kola Kerai. So that issue was sekarang I think they slowly coming back to function. Cuma air issue. If they can selesai issue can. I think the other issues, I think Gua Musang was terlibat, Tanah Merah, Pasir Mas, Jelly. So these are the hospitals. Tempat. So ini hospital ini by stages they all going back to normal. Like electricity, most of them got electrical supply back. Food is no more issue. The other thing, so is water is sorted out and cleaning is over, then they can function. So I think all of them should be operational within the next 1 to 2 weeks. Hopefully this water service is put back to normal. Okay? Okay, thank you. Datuk, saya Wazan dari Tarian. So, dari segi jumlah kebanyakan pesakit yang dikesan di semua pusat pemindahan, berapa banyak jenis penyakit yang paling jadi? Ada 1-2 pusat ada mungkin penyakit yang secara langsung berkaitan dengan banjir. Contoh ada tadi saya pergi ke satu sekolah, ada AG for 1 day dia ada diarrhea. Ada beberapa pusat dia ada mungkin makanan, mungkin mereka tak jaga air yang diminum. Tapi pada keseluruhannya, at least from the reports we received, there is no major outbreak yang boleh katakan boleh disebabkan kerana isu banjir. So masih sampai sekarang masih terkawal. Keadaan itu terkawal. Okay? So, kira maksudnya penyakit macam taun? Belum. Harap tak ada. Terkawal. Itu terkawal. So itu sebab saya telah menekankan keperluan untuk pasukan kesihatan untuk lawat ke tiap-tiap pusat. Kerana di situ mereka akan beri nasihat dan pastikan bahawa langkah-langkah kesihatan diberi satu tumpuan yang tinggi. Okey? So, Datuk, ini satu soalan dan permintaan untuk USM nak bantuan daripada 100 pegawai perubatan apa semua. So dengan jumlah keseluruhan permintaan tu dari segi jangkaan KKM untuk memenuhi berapa peratus daripada keseluruhan permintaan? Kita akan cuba seberapa banyak yang boleh. Ada saya ingat daripada segi jumlah yang ada di dalam KKM, kita boleh menemui apa yang telah diminta itu, dan tambahan kepada itu kerana rakyat Malaysia sekarang banyak yang bermurah hati dan sudi untuk datang dan memberi bantuan. Actually it's overwhelming. So kalau tak ada pun ada yang sukarelawan yang mau datang, yang mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk memberi bantuan di dalam masalah. So saya ingat daripada segi itu we will be able to meet most of the requests. Tapi kesemuanya lah. Okay. Thank you.